Okay, kalau korang pergi PLKN ni, daripada kurus balik confirm akan gemuk punya. Sebab apa? Sebab di sana korang akan tahu makan. Tak silap aku, dalam sehari 6 kali makan. Mana tak gemuknya? Okay, kepada korang yang tak pernah join PLKN, mesti nak tahu kan apa yang pelatih-pelatih PLKN ni nak kena buat dari pagi hinggalah sampai ke malam. Okay, untuk video kali ni aku nak ceritakan secara general sahaja aktiviti dari pagi hingga malam, apa yang kita perlu turut dan ikut sepanjang berada di kem latihan khidmat negara. Okey, sebenarnya aktiviti ni telah pun dijadualkan oleh mereka. Kita cuma ikut saja jadual dia dari pagi, petang sampailah tengah malam. Okey, tujuan utama mereka buat jadual ni sebenarnya nak mendisiplinkan kita. Sebenarnya nak suruh kita selalu follow rutin jadual tu. So, bila dah 3 bulan kita kat sana, kita dah terbiasalah dengan jadual tu. Selalu bangun awal dan tidur awal, macam tu je lah. Biasanya dekat camp PLKN ni 4:30 pagi dah nak kena bangun dah dan siap-siap untuk mandi dan solat subuh di surau. Sebab di PLKN kita dilarang sama sekali untuk solat sendirian di dalam asrama. Setiap kali waktu solat mesti solat di surau, tak kira lah secara berjemaah ataupun secara bersendirian. Waktu subuh pagi tu dalam pukul 6 kita dah nak kena pergi kat surau, sampailah pukul 6:30. Dan pukul 6:30 nak kena siap-siapkan pakaian semua, pakai baju PT dan rokol kecil di hadapan asrama masing-masing. Rokol kecil ni untuk dia nak pastikan bahawa semua orang untuk company tu ada dan bersiap sedia untuk berangkat ke dataran kawat. Tepat pukul 6:30 tu kita orang kena berada di dataran kawat. Di dataran kawat tu biasa dia ada buat PT, iaitu physical training. Tapi PT ni jarang lah. PT ni biasa sekali seminggu ataupun 2 kali seminggu. Dia bukan hari-hari lah. Yang hari-hari adalah rokol lah, rokol besar di dekat dataran. Rokol besar ni setiap company dan ketua company tu harus melaporkan berapa jumlah company-nya yang hadir pada pagi tu lah. Tujuan rokok ni adalah untuk mengesan kehadiran pelatih-pelatih kita pada hari tu, sama ada yang ponteng ataupun ada yang sakit MC. So dekat situ pihak-pihak yang bertanggungjawab bolehlah mengambil tindakan. Macam contoh kalau ada pelatih yang ponteng, adalah guru disiplin kat situ akan mengambil tindakan kepada pelajar yang ponteng tu. Ataupun ada yang pelatih yang sakit, cikgu perubatan membuat pemeriksaan kesihatan lah kepada pelatih tu. Selain rokok dan physical training, biasa kan adakan senarobik, poco-poco. Kalau macam hari Jumaat, pada pukul 6 hingga 7 pagi tu kuliah subuh lah. Ini khas untuk weekday sajalah. Kalau macam weekends, kita orang bebas. Macam dekat saya di Kelantan, Jumaat Sabtu weekends. So kita tak perlu follow jadual ni. Lepas pada rokok pagi tu, pukul 7 tu kita orang akan berangkat ke kantin untuk sarapan pagi. Sarapan pagi ni sarapan yang makanan berat lah. Macam contoh nasi lemak ke, mi goreng ke. Sampai pukul 8 pagi. Dan pukul 8 pagi tu kita orang kena masuk ke kelas, iaitu PPSB, Program Penghayatan Sastera dan Budaya. Kelas ni adalah untuk create karakter kita lah sepanjang berada di camp tu. Nanti aku akan go through lebih mendalam lah pasal kelas PPSB ni. Untuk hari ni aku akan beritahu secara general saja. Dan pukul 10 pagi sampai pukul 10.30 akan ada sarapan ataupun minum pagi. Minum pagi ni makanan ringan je lah, kuih dan juga teh o, macam tu lah biasa. Pukul 10.30 pagi masuk semula PPSB sampailah pukul 12.30 hari. So pukul 12.30 hari tu makan tengah hari macam biasa. Ini makanan berat lagi, nasi ayam, nasi ikan, makan makanan berat lah. Sepanjang pukul 12 hingga pukul 1.45 tu ada macam istirahat sikit lah. Boleh solat, untuk solat zuhur kan, makan tengah hari, nak rehat-rehat sekejap dalam asrama, dalam dom tu pun boleh, tak ada masalah. Kalau hari Jumaat, masa itulah kita orang akan berangkat naik bas, akan bertolak ke masjid yang berdekatan.
Pukul 2 hingga pukul 4 biasanya dia akan adakan aktiviti sukan, iaitu sukan kreativiti, sukan air, kembara halangan dan juga kawat. Untuk sukan air ni awal-awal PLKN tu sempatlah merasa sukan air, sebabnya lepas pada ada kes yang menggemparkan melibatkan kematian pelatih-pelatih PLKN disebabkan kencing tikus. Lepas pada kejadian tu, sukan air ataupun aktiviti air dilarang sama sekali. Saya sendiri pun tak sempat nak merasa aktiviti air. Lepas pada aktiviti petang tu, pukul 4.30 sampailah pukul 5, dia diberikan rehat sekejap. So kita orang rehat sekejap untuk solat asar dan juga ada minum petang sikit, macam kuih-kuih je. And then pukul 5 hingga pukul 6 ada aktiviti riadah. Biasanya sampai pukul 6.30 lah, dibagi pelepasan sampai pukul 6.30. Ada satu camp tu terlalu strict sampai pukul 6 saja. Ada juga yang mengambil peluang ataupun kesempatan pukul 5 hingga pukul 7 ni untuk direhat lah. Sebab macam aku sendiri awal-awal tu memang bagi aku tak boleh nak biasakan diri lagi dengan aktiviti lasak ni. Riadah petang tu memang aku tak join dia orang untuk bermain bola dekat padang. Baik aku tidur petang ataupun rehat saja di asrama. Lepas pada seminggu 2 minggu aku duduk situ, memang full time aku join riadah petang. Memang best sebenarnya kalau kita duduk di sana. Kalau tak join riadah dengan dia orang memang rugilah. Itulah peluang untuk kita nak berseronok, nak bersukaria, nak enjoy dengan kawan-kawan baru. Pukul 6.30 hingga pukul 7 tu kita orang rehat sekejap. Sebab pukul 7 kita akan berangkat ke surau untuk solat maghrib dan juga isyak. Semua pelatih wajib untuk berada di surau. Ada kuliah maghrib sikit sebelum isyak sampai pukul 8.30. Pukul 8.30 tu terus berangkat ke Dewan Utama untuk makan malam. Lepas pada makan malam tu 8.30 hingga pukul 10 ataupun pukul 12. Biasanya 8.30 ni sampai pukul 12. Kalau dapat pukul 10 tu syukur alhamdulillah. Saya rasa boleh bilang dengan jari kot. Dalam 3 bulan tu, dalam sekali ataupun 2 kali saja aktiviti malam tu sampai pukul 10 saja. Penat lah juga, rasa macam stres juga. Apa aktiviti malam yang kita orang buat? Okey, aktiviti malam ni biasanya di Dewan Utama saja. Macam dengar kuliah ataupun ceramah. Bayanglah dengar ceramah hari-hari, dengar kuliah hari-hari. Tak jam kepala. Dah lah pagi dah petang tu dah penat, malam tu nak kena dengar ceramah lagi. Memang mengantuk lah geng. Kalau tidur panggil kat depan kena denda. Tu jadi masalah juga. Kadang ada juga aktiviti kelas kenegaraan pada waktu malam. Dia biasa kelas kenegaraan ni kena masuk dalam kelas kita yang pagi tu. Kena buat aktiviti sikit lah. Dia tak sama aktiviti dia dengan aktiviti kelas pagi tu. Kelas kenegaraan malam ni dia khusus untuk lebih kepada membina patriotik. Macam tu lah. Kelas malam pun boleh bilang dengan jari juga. Dalam 3 bulan tu tak silap saya dalam 2 hingga 3 kali sajalah. Dan yang paling bestnya aktiviti malam orang suka sekali adalah malam kebudayaan. Malam kebudayaan ni paling best. Kita perlu berlakon ataupun menyanyikan lagu kebudayaan, apa saja, persembahan untuk mendapatkan merit point untuk company kita. Dan ada juga malam nasyid. Malam nasyid ni semua orang kena melibatkan diri dalam persembahan nyanyian nasyid di atas pentas. So saya rasa itu saja aktiviti yang dijalankan di PLKN sepanjang 3 bulan berada di sana. Kalau ada yang saya terlepas, mungkin saya akan update balik dekat ruangan komen ataupun dekat description kat bawah. So apa lagi yang korang nak tahu pasal PLKN, boleh komen juga di bawah. So macam contoh untuk roll call, kelas PPSB ataupun aktiviti petang tu, aku akan go through satu persatu untuk next video. Jangan risau. Untuk video kali ni sekadar aku nak menceritakan secara general sahaja. So jangan lupa untuk subscribe dan like video ni. Jumpa lagi.